Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 142 bawah sekali. Adapun jika puasa itu dengan sebab. Jadi hang puasa itu ada sebab. Sebab apa? Seperti qada dan nazar. Puasa nazar dan wirid. Puasa wirid ni puasa biasa yang kita ada buat, macam Isnin Khamis itu wirid punya. Wirid ni dia jadi mana amalan kita, jadi rutin kita lah. Maka sahlah puasanya, lagi tiada haram. Artinya pada hari Syak. Hari Syak ni hari 30 Ramadan, hari 30 Syaban. Jadi hari Syak esok puasa ke tak puasa ke, puasa ke tak puasa ke esok. Jadi Syak nak puasa atau tak puasa. Pasal hari ni 30, kita nak puasa lagu 30 ke ataupun 29 ke, manakala tak nampak anak bulan, esok tak puasa lagi. Jadi nama dia hari tu hari Syak. Maka hari Syak ni haram puasa sunat, melainkan wirid. Wirid ni mana dia amalan dia tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu macam tu. Ataupun dia puasa selang sehari jatuh hari Syak, maka sahlah puasa dia. Melainkan jika disahajanya menjatuhkan puasanya dalam waktu Syak itu, maka iaitu haram lagi tiada sah. Dia tahu dah kata esok tu hari Syak, sengaja dia nak puasa, sengaja dia nak qada, sengaja dia nak apa tu yang nazar tu, nak bayar nazar, maka puasa pun tak sah, haram pula. Bandingannya seperti sembahyang dalam waktu karahah. Sembahyang waktu karahah, waktu makruh sembahyang, masa matahari betul-betul nak jatuh dan betul-betul kembang. Kalau kita kata nak masuk maghrib tu 7.30, waktu nak jatuh tu sebelum sikit pada 7.30 tu, 7.25, 7.26 ke, maka yang tu kita panggil waktu karahah sembahyang. Dalam hadis tu dia kata jangan kamu sembahyang waktu tanduk syaitan tu. Tanduk syaitan tu maknanya bukan tanduk syaitan tu betul. Matahari bila nak jatuh tu dia punya bayang naik macam tu lah, macam tanduk lah. Itu waktu karahah, waktu makruh sembahyang. Jadi waktu karahah ni kalau sengaja dia nak sembahyang waktu itu, haram lagi tiada sah. Artinya tengah duk kembang tu betul mentari terpacak tu, masa tu benda kembang, itu waktu karahah sembahyang, maka tak boleh sembahyang zuhur, sembahyang sunat, sembahyang duha apa semua tak boleh waktu tu. Biar dia gelincir sikit ataupun sebelum gelincir bolehlah sembahyang. Dalil dia kata tak boleh puasa hari Syak ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisaumin aw yaumaini
illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Yakni jangan kamu mendahului akan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Macam kita kata esok lusa nak puasa Ramadan, hari ni mula puasa dah. Maka tu Nabi larang jangan puasa. Melainkan laki-laki yang ada ia puasa wirid. Puasa wirid ni puasa rutin ya lah. Maka hendaklah dipuasakannya akan dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni seperti adalah ia beradat puasa sepanjang tahun ataupun puasa sehari berbuka sehari. Dan dikias dengan puasa wirid itu yang lainnya seperti qada, nazar dan kifarat. Tu kifarat, nazar apa semua tak sah kalau dia sengaja nak pergi puasa hari Syak itu. Kalau zaman kita hari ni rasanya dia tak ada cerita hari Syak tu. Pasal ni lepas raya ni dia tahu dah nak raya nak puasa tahun depan beri hari puasa tahu dah. Nak mari Syak di mana lagi dah. Jangan kata sebulan, setahun pun dia tahu dah. Nak puasa tahun depan ni puasa mula hari apa? Kita pergi katalah hari Sabtu. Tahu siap dah. Jadi kalau macam tu tak ada hari Syak dah lah. Bermula hari Syak itu diharamkan puasa di dalamnya dengan 2 sebab. Pertama, kerana keadaan hari Syak itu iaitu hari yang ke-30. Pertama, keadaan dia hari Syak. Asal hari Syak tu hari 30 Ramadan, 30 Sya'ban tu nak puasa ke tak puasa lagi tak tahu. Itu nama Syak dia. Dan yang keduanya, keadaan yang kedua, mana sebab yang kedua tak boleh puasa hari Syak ni, dia berada di dalam nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban. Nisfu yang kedua ni mana daripada 16, 17 sampai 30 Sya'ban tu dia panggil nisfu yang kedua. Mana setengah daripada bulan Sya'ban tu daripada 16 sampai 30. Setengah pertamanya 1 sampai 15. Maka siapa yang tak puasa pada 1.15 itu dia tak boleh puasa dah. Bila masuk 16 Sya'ban haram dia mula puasa. Melainkan dia puasa daripada awal itu daripada 14, 15, 16, 17 boleh puasa lah. Tapi bila dia berhenti 17 nak mula balik tak boleh dah. Kerana hari itu dipanggil lepas 15 Sya'ban tak dibenarkan berpuasa. Maka makna hari Syak itu iaitu hari ke-30 pada bulan Sya'ban, apabila berkhabar-khabarlah bersembang segala manusia dengan melihat bulan Ramadan. Orang dah sembang kata semalam aku tengok bulan dah 30 apa lagi dah. Jadi macam banyak orang dah bersembang macam tu. Kita lah ni bersembang pasal kalender aja. Kalender kata esok 30 Sya'ban, lusa apa sah. Jadi tak ada Syak dah lah. Dan tiada naik saksi seorang jua pun. Tak ada saksi yang kata dia kata memang betul dia nampak anak bulan. Jadi tak ada siapa pun yang jadi saksi kata orang melihat anak bulan. Tiada naik saksi seorang jua pun pada melihat dia. Atau naik saksi segala mereka yang tiada diterima saksinya. Kalau dia orang yang tak boleh diterima saksi, seperti keadaan mereka yang kata jadi saksi itu kanak-kanak, atau sahaya, hamba abdi, atau yang fasik, atau yang perempuan. Yang ni tak boleh terima saksi mereka kata ada anak bulan tu. Kalau mereka kata memang ada pun tak boleh diterima saksi mereka, melainkan kena ada seorang laki-laki. Walaupun tak adil, semua ulama kita tak adil pun tak apa. Yang adil itu lebih elok lah. Jadi bila jadi hari Syak macam tu, haram dah berpuasa. Puasa apa tu? Puasa Ramadan lah. Termasuk yang qada, yang kata nazar, wirid, itu sah. Tapi kalau sengaja dia pergi ambil hari 30 Sya'ban tu, memang tak sah puasa dia.
melainkan dia puasa menyambung tak apalah. Kalau puasa sunat dia menyambung daripada 13, 14, 15, 16, 17 Syaban tu tak apalah. Tapi kalau 20 Syaban dia berhenti pula nak sambung lain tak boleh lah. Dia berhenti sekat tu je lah. Adapun jika tiada berkhabar-khabar manusia pada melihat bulan dan tiada naik saksi dengan dia seorang jua pun, tak ada saksi kata dia orang tu tengok nak bulan, maka tiadalah ia hari Syak. Itu bukan hari Syak. Adalah ia daripada bulan Sya'ban. Tak ada siapa ada kata tengok nak bulan malam, tak ada saksi pun. Jadi hari itu tak nama Syak dah lah. Dan jika melengkapi hubar pada tepi langit, hubar ni mendung lah. Dan jika melengkapi hubar, mana ada mendung pada tepi langit sekalipun, maka tiadalah haram puasa di dalamnya daripada pihak hari Syak. Daripada hari Syak tu makna tak haram dia puasa, tetapi haram puasa pada malamnya pada pihak keadaannya daripada nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Kalau nak puasa sunat kan nisfu yang kedua ni tak boleh lah juga, haram puasa lagi tiada sah. Dan lagi haram puasa pada nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu daripada hari yang ke-16 hingga akhir bulan Sya'ban. Kerana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." yakni apabila bertengahlah bulan Ramadan, janganlah kamu puasa, melainkan puasa wirid yang kita terus daripada 14, 15, 16 tu bolehlah kita. Kalau nak mula 14, 13, 14, 15 boleh. Jadi kalau nak mula 16 bulan tu tak boleh haram puasa sunat. Melainkan puasa wirid, seperti beradat ia puasa sentiasa, atau berselang-selang hari, atau puasa Isnin Khamis, atau puasa qada, atau puasa nazar, atau puasa kifarat. Itu semuanya boleh tu. Atau dihubungkan puasa pada nisfu yang kedua dengan nisfu yang pertama, seperti dipuasakannya pada hari 15, 14, 15, 16 tunggu ya. Maka haruslah ia puasa pada nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban. Kerana sekalian sebab itu. Pasal apa? Pasal dia boleh puasa, pasal dia sambung daripada awal sebelum daripada 16 tu. Dan jika puasa ia pada hari yang ke-15 dan yang ke-16, kemudian berbuka ia pada hari yang ke-17, nescaya haramlah hatanya puasa pada hari yang ke-18 dengan tiada suatu sebab. Jadi kalau nak puasa sunat je, dia berhenti, dia jelas-jelas dia puasa 15, 16, 17, 18, 19, 20 dia berhenti, tak boleh dah. Berhenti 17 pun tak boleh dah. Nak sambung puasa sunat lah. Kalau puasa qada boleh, puasa nazar boleh, puasa kifarat boleh. Dan jika puasa pada hari 15, 16 kemudian berbuka hari 17, haramlah hatanya puasa pada hari yang ke-18 dengan tiada suatu sebab yang telah tersebut. Itu sebab apa? Sebab nazar dan qada adalah kerana hilang berhubung yang mengharuskan bagi puasa pada hari itu. Hilang perhubungan dia, mana tak ada dah, dia putus perhubungan tu, tak boleh puasa dah. Dan kita pernah jumpa pula ada satu hamba Allah tu mari di mana tu, dia memakan kenduri hari raya haji. Raya haji hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari tasyrik 3 hari raya haji. Di hari tasyrik tu dia puasa. Bila kita tanya dia, kenapa puasa ni raya haji hari tasyrik ni? Dia tok guru saya suruh puasa dia. Allah. Bila habaq tok guru suruh, payah nak cakap lalu.
Cuma kita nak tanya dia pun orang jauh juga, bukan kot dekat kot ni lah, bukan kot dekat rumah lah. Jadi padahalnya hari tasyrik itu haram puasa juga, lagi tiada sah. Puasa pun haram, sah pun tidak. Dia kata tu dia cuma puasa hari tasyrik. Gamaknya dia silap faham aku, hari tasyrik itu haram puasa, dia kalih pi tak haram puasa. Padahalnya kita kalau pergi makan kenduri, kita puasa sunat. Disunatkan kita berbuka puasa kerana nak makan kenduri rumah sahabat-sahabat kita tu, kerana menghormati dia. Pipi dia, aku puasa ni tak boleh makan, nabuh lampawai buat balik. Jangan sampai tak tu lah. Jadi kalau kita puasa sunat pun biasa, puasa qada pun boleh dia buka. Kalau kita pergi makan kenduri, jangan duk megah kata dia puasa. Jadi habaq dia kata aku puasa ni, jadi riak pula. Dah lah puasa sunat, habaq kata puasa pula, habis. Tu dalam hukum syarak kita, nak jaga persahabatan tu sampai waktu. Serupa lah juga kalau orang mari rumah kita, kita puasa, kita jamu makan nasi, makan aku puasa ke ni, itu pun tak elok juga. Adab tetamu, kita kena makan bersama dengan dia. Nak suruh dia aja makan 3-4 suap pun tak siapa tuan rumah tak makan. Mau tidak pun dia pun kata aku pun puasa juga, lagi senang. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan segala syarat wajib puasa Ramadan. Bermula syarat wajib puasa Ramadan itu 4 perkara. Pertama, berakal. Maka tiada wajib puasa atas orang yang hilang akalnya sebab gila atau pitam atau mabuk. Mabuk tu mabuk yang tiada derhaka, ia dengan sebabnya. Tak derhaka dengan sebab mabuk tu, maknanya bukan dia sengaja minum arak. Macam tak sengaja tu lebih mana, dia tipu dia kata kopi dia minum-minum mabuk. Yang keduanya buluh, artinya tiada wajib puasa atas kanak-kanak. Buluh tu sampai umur, sampai umur ni balik lah. Jadi yang dalam bahasa orang tua-tua dulu dia kata apa? Aqil baligh. Orang yang berakal dan orang yang balik. Aqil baligh. Maka orang yang aqil baligh ni ialah orang yang mukallaf, yang telah ditaklifkan hukum syarak ke atas diri dia. Ketiga, Islam. Jikalau Islam pada masa yang telah lalu sekalipun, dulu Islam lah ni dia keluar Islam dah, maka wajib atas yang murtad itu mengqadhakan puasanya apabila ia kembali kepada Islam. Kalau kita kata dia Islam, berarti dia murtad 2 kali Ramadan, berarti dia masuk Islam balik. Maka Ramadan yang ketiga tu wajib dia puasa. Hak yang 2 Ramadan tu wajib dia puasa qadha balik. Pasal dia tu dikira duduk dalam kandang Islam lagi. Kerana ada ia Islam pada masa yang telah lalu. Dan tiada wajib puasa atas kafir asli. Kafir asli ni asal mari beranak dengan ibu yang kafir, anak tiga kafir jugalah. Dan apabila masuk Islam bila dia masuk Islam, kafir asli ini bila masuk Islam, tiada wajib atasnya mengqadha puasa yang ditinggalkannya pada masa kufurnya. Kerana masa kufur itu tiada ada taklif ke atas dia. Jadi bila dia masuk Islam, masyarakat Islam tu sajalah yang kena puasa.
Bermula dikenaki dengan tiada wajib atas kafir puasa, kafir asli itu tak wajib puasa, dan barang sebagainya seperti sembahyang, seperti zakat, yakni tiada dituntut dengan dia dan tiada disuruhkan dia di dalam dunia ini. Jadi bila dia kafir, tak disuruh dia sembahyang, tak suruh dia zakat, tak suruh dia puasa dan lain-lain daripada suruhan agama. Tetapi dituntut ia dan diseksa di dalam negeri akhirat sebab meninggalkan dia. Di dalam Quran Tuhan cerita kisah dalam neraka ni, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bila Tuhan tanya, malaikat tanya, atau Tuhan tanya, atau siapa-siapa juga tanya, ma salakakum fi saqar, apakah sebab yang membawakan kamu disiksa dalam neraka saqar ini? Jawab mereka, qalu, kata mereka itu sebagai jawapannya, lam naku minal musallin, kami tak pernah sembahyang. Jadi di sini kami tak pernah sembahyang ni, pasal tu kami disiksa. Artinya ikut ayat ni, ikut cerita dalam kitab ni, dia kata tiada dituntut dalam dunia dulu masa dia kafir. Ada dalam setengah kitab yang lain ada dituntut mereka berpuasa, berzakat dan bersemayam, tetapi tiada sah mereka itu melakukannya kerana tiada Islam. Ada dua macam lah, dua kaul lah tu. Kalau di sini dia abang kata tak dituntut di dunia, tapi dituntut di akhirat. Dan syarat yang keempatnya, kuasa atas puasa, mampu dia pada hissi, pada zahirnya, pada dirinya, dan pada syaraknya. Pada syarak pun kuasa puasa juga. Pada syarak tu macam mana? Macam orang yang tiada haid, tiada nifas, itu kuasa pada syarak. Tak puasa pada syarak kerana dia haid dan nifas. Maka tiada wajib puasa atas orang yang tiada kuasa berpuasa sebab sakit, atau sangat tua sangat dah, tak nyanyuk lah, tua tapi tak larat nak puasa. Kalau nyanyuk dia hilang akal, lain pula. Dan tiada wajib ia atas yang haid dan yang nifas. Ini syarat. Ini tak kuasa pada syarak. Kerana bahwasanya keduanya dibilangkan tiada kuasa puasa pada syarak. Jadi cara syarat yang keempat tu. Soal dia nak tanya balik sikit. Apabila tiada wajib atas keduanya puasa, haid nifas ni, lagi haram ia atas keduanya berpuasa, maka betapa jua kiranya diwajibkan atasnya mengqadhakan puasanya. Dah kata tak wajib puasa, siapa wajib kena qadha balik? Apa yang ditinggalkannya dalam masa haid dan nifas, bahwasanya wajib qadha atas keduanya dengan surah, dengan gambaran yang baru jua. Maka hendaklah diniatkan oleh keduanya puasa qadha, tiada adaan, tidak tunai, kerana ia dikerjakan di luar waktunya yang telah ditentukan baginya oleh syarak. Maka berbeza dia dengan puasa petang mana? Puasa ni hanya setahun sekali, dia datang sebulan. Yang puasa yang semayangnya tiap-tiap hari, sebab tu semayang tak wajib qadha, puasa saja yang wajib qadha. Pasal lama-lama sekali main ni kira tak lagi can lah, kena puasa, kena qadha balik lah. Syahadat hadis. Wajib atas wali kanak-kanak menyuruhkan kanak-kanak dengan mengerjakan puasa tak kala genap umurnya 7 tahun. Serupa dengan semayang itulah juga, muru auladakum bisalah iza balagha sab'a sinin. Dalam hadis tu, suruh anak kamu, mana suruh dan ajar anak kamu cara semayang, kaifiat semayang, syarat sah semayang, syarat batal semayang, rukun-rukun semayang,
nak ajak dia sembahyang ketika umur dia 7 tahun. Serupalah juga dengan puasa, bila sampai umurnya 7 tahun, ajarlah dia berpuasa dengan cara, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dan yang membatalkan puasanya dan yang eloknya. Ada lagi benda-benda yang lain yang tak disebut dalam kitab-kitab fiqh ni. Di antaranya wajib mengajar anak-anak itu akan adab Islam. Kerana adab ni di antara perkara yang paling penting, di mana adab ni adalah akhlak yang boleh membawakan seseorang itu masuk syurga. Jadi ada di dalam cerita-cerita ulama juga, kalau orang tu adabnya cukup baik dengan cara adat Islamnya, dia tak sembahyang tak puasa pun boleh dimasukkan ke dalam syurga juga. Mana kelebihan akhlak ni. Jadi sebab itulah wajib atas pemerintah melaksanakan tuntutan adab ni di sekolah-sekolah yang dia laksanakan di dalam negara-negara yang diperintahnya, supaya budak-budak ni beradab, bersopan pada kecilnya sampai ke besarnya. Itulah yang kita kadang-kadang kita duk tengok budak-budak kita ni, tak budak lah, pak budak pun ada juga lagi. Masa nak naik motor tu, dia isyak ayam tu, lepas tu orang pergi kena ke orang belakang. Ayam tak apa, gila kita tak mayak je. Kadang-kadang tengah nak naik motor tu, tuih macam tu, kawan di belakang tu kena masuk hidung dia. Allah, kalau pakai tepi keledah bos cukup tu, bolehlah gagah kita kena kot pipi. Tak ada adab sampai tahap tu. Jadi hak tu, cara tu sampah, cara sampah pula dibuang ikut suka nak buang. Sampai kalau kita tengok pernah berlaku di taman di belah Baling ke belah Kuala Pegang tu, biasa berlaku banjir kilat kerana sampah penuh dalam parit. Tu pasal apa tu? Pasal tangan tu buang ikut suka je. Tu akhlak tak ada lah tu. Padahalnya kita disuruh sembahyang dengan bersih pakaian dan tempat tu, rumah, keliling rumah sekali lah. Jangan kata tempat sembahyang sini je tempat sembahyang. Kok nudak dia semua sekali. Kawasan sekitar tu, kalau kita kata rumah taman ni, kawasan parit kita tu semuanya pasti bersih, memudahkan kelaluan air, dia tiada sebab, tak ada jadi tersekat-sekat. Tengah tempat tu kan bukan sekat sampah aja, dengan kayu lah dia taruh dalam tu, dengan besin lah, dengan pinggan pecah, tu ayam apa nak bawa? Kalau kertas-kertas tu kukup, kalau dia keput, tu semuanya tiada ada akhlak. Jadi maknanya akhlak Islam ni kena ajar pada umur 7 tahun lagi, sebagaimana pepatah Melayu kata, nak bentuk buluh biarlah dari rebungnya, bila dah tua mari habis. Ada sahabat kita pernah cerita kat kita masa dia naik ke Bukit Tursina di Mesir. Dia di Mesir lah Bukit Tursina. Dia naik sampai ke atas, dia jumpa dengan satu orang putih. Dia bawa botol mineral tu lah, bawa minum air. Lepas tu dia tanyalah dia, tak mana ada tong sampah sini? Dia kata aku pun tak tahu juga. Tong sampah tak mana ada, tak tahu. Dia bawa tong sampah tu naik ke atas sampai, lepas tu dia bawa turun balik sampai jumpa di kaki bukit bawah tu, tempat mula nak naik tu ada tong sampah, baru dia buang sampah di situ. Semula tadi dia kata buang dulu tu lah, lempak dulu tu lah. Kata mana boleh, pasal apa tak boleh? Aku dididik oleh ibu aku, bapa aku, awal lagi dia tak pergi buang sampah merata-rata. Oh, jadi kafir pula yang pegang kehendak Islam. Orang Islam meninggalkan dia. Inilah yang kita rasa sedih sangatnya. Bagaimana di antara hadis-hadis pun ada sebut cerita juga. Orang Islam ni dia akhir zaman tu akan menjadi, kalau kita kata apa, tak ada akhlak, tak ada kebaikan, tak ada kewibawaan lah. Tak ada integriti orang Islam di akhir zaman. Pasal apa? Pasal pemerintah mengabaikan pendidikan agama,
pendidikan akhlak. Itu yang dia punca dia jadi. Jadi kalau anak-anak umur 7 tahun tu kena ajak puasa, ajak semua sekali lah. Kalau kita duk tengok pun budak-budak lah ni yang mengaji kelas pasti kata dika ke apa ke, dia balik mai tu, kita bila nak makan nasi je kita kata tengok ibu hidang tu, mak pak dia terus ambil main nasihat, mak baca doa dulu. Ada sampai tak kata pun ada. Jadi mak tu kena anak ajak tu dah. Sepatutnya ibu tu ajak anak dia, nak makan kena baca doa, kena baca bismillah. Ni dah anak kena ajak. Pasal apa? Dah memang kita dah terdahulu dah. Lagi pula pun di dalam satu hadis, kalau tak salah ingat saya hadis, habis-habis tak ada pun perkataan ulama, adibu auladakum bi ghairi ma addabakum fa innahum saya'ishuna fi ghairi zamanikum. Takdiblah, ajarlah adab, ilmu kepada anak-anak kamu bukan seperti ibu bapa kamu ajar kamu dulu, kerana mereka anak-anak kamu itu akan hidup di zaman yang bukan kamu hidup. Mana anak-anak kita nak hidup selepas kita mati, selepas kita tua. Jadi keadaan mereka tak sama. Kalau kita tengoklah ni, macam lebih-lebih tua lagu kami ni, kita kata tak pandai nak main telefon, tak pandai, hanya pandai masuk gerak tu je, lain tak tahu nak pegang dah. Tapi budak-budak lah ni umur 3 tahun pun pandai cerita dah, pandai nak cari gambar pun boleh dah. Kita tak pandai lagi, dia pandai dah. Tu yang tu dia suruh bi ghairi ma addabakum, selain daripada yang diajar oleh ibu bapa kamu dulu. Karena fa innahum saya'ishun fi ghairi zamanikum, kerana mereka itu akan hidup bukan pada zaman kamu. Zaman ke depan lagu mana lagi pun kita tak tahu. Kalau dulu ni kan masa kita umur, kalau kita dalam tahun 70-an kan 60-an dulu ni, ada kan nak terfikir kata nak ada handphone boleh macam ni, patut ada nak boleh main ke macam tu. Siapa kita boleh fikir, adakah budak-budak nak boleh main benda tu macam komputer apa tu. Lapis dulu memang kita tak tahu. Lapis lah ni semua ada kau tahu. Tu bi ghairi ma addabakum fa innahum saya'ishun fi ghairi zamanikum. Faslun. Ini satu pasal lagi pada menyatakan barang yang mengharuskan berbuka puasa. Ini berasal daripada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di kalangan kamu itu ada sakit ataupun ada musafir, maka boleh dia ganti pada hari lain. Tuhan tak abang kita boleh buka. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, tak musafir, dia tak abang, maka bolehlah berbuka puasa. Tak ada, dia tak abang tu. Dia abang faman kana minkum maridan aw ala safarin, sakit tu musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bolehlah ia gantikan pada hari lain. Maknanya boleh buka lah tu nak ganti hari lain tu. Tu cakap sikit, makna dia panjang. Tu cakapan Allah Ta'ala, bukan serupa cakap makhluk kita. Kalau kita nak abad dengan cara itu, payah orang nak faham. Tapi kita abad, siapa yang sakit kan, musafir kan, dia boleh berbuka puasa. Abang tu boleh berbuka puasa. Pasal apa? Pasal hang musafir, pasal hang sakit. Lepas tu hendaklah dia qada kemudiannya. Itu je faedah min ayyam qada. Dalam ayat lain Tuhan juga kata yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan nak kamu tu senang, bukan nak Tuhan kamu tu menyusahkan diri. Maka dibilang ni diberi rukhsah. Bermula harus berbuka puasa Ramadan dan tiap-tiap puasa yang wajib kerana sakit. Harus dibuka kerana sakit. Sakit tak mana? Yang memberi mudarat serta dia puasa. Kalau dia puasa boleh memudaratkan dia, maka haruslah dia berbuka puasa. Mudarat tu tak mana? Dengan mudarat yang mengharuskan tayamum. Itu biasa kita Jawi dia macam tu. Takkan puasa nak kena tayamum. Nak cerita standar dia tu, dia punya kekelusan nak tayamum pada wuduk tadi, tak mana sakit dia baru boleh tayamum.
Jadi begitulah sakit puasa pun, kalau boleh sakit sampai kena tayamum tu, maka haruslah dia berbuka puasa. Ini standard sakit tu sama dengan sakit tayamum, sakit nak ambil, tak boleh ambil wudu, dia kena air tu. Dan jika jadi sakitnya itu daripada menyahajakan minum pada malamnya akan minuman yang menjadikan sakit sekalipun, tu dia malam tu dia minum ke, dia makan kan suatu perkara yang boleh menyakitkan badan dia, esok jadi sakit yang tak boleh nak berpuasa. Makan apa tu? Tak tahulah, makan tapai ke, tak tahulah, kita kata api lah. Pasal dia tu panas kau dia merobak dalam perut tu. Dia kata tak boleh puasa, sakit kan ni teruk sangat. Walaupun dia makan, sengaja makan atau minum perkara-perkara makanan dan minuman tu yang boleh menyakitkan dia, sampai tak boleh puasa. Macam mana kalau kita kata lah ni orang darah tinggi kan umpamanya, malam tu bukan lepas buka puasa kan, tak dia makan sahur kan, dia makan apa tu? Makan sup yang pure-pure punya sup tu. Bawa pagi esok ni mula pening, mula naik 180, 190, nak puasa tak boleh, nak apa tak boleh. Pada masa tu bolehlah dia buka puasa. Pasal apa sakit tu? Sakit dia makan sup lebih malam ni. Pasal apa? Tak apa, pasal makan lebih tu pun boleh dia berbuka puasa. Jangan sampai peringkat aku biar mati kerana puasa, tak boleh. Kalau dia kata biar mati kerana puasa, bermakna dia membunuh dirinya. Kena dia kena buka puasa jugalah. Jadi bila bunuh diri, maknanya kategori nu lah pula, kategori membunuh diri itu dosa ke tak dosa. Pasal dia boleh buka. Yang sembahyang memang dia tak boleh tinggal. Sakit tu ke mana pun dia suruh buat juga, selagi duduk sedar. Tapi puasa tak apa, mudah banyak lah. Tapi kena qada lah masa bila dah sembuh, bila sakit lega tu. Tetapi wajib atasnya berbuka kerana mudarat yang tersebut itu. Tidak wajib buka dah. Pasal mudarat naik 190 ni tak boleh lah. Dan haram atasnya puasa. Puasa pun haram. Bukan kita wajib puasa dah. Pasal apa? Nak makan ubat tu. Kita makan ubat, duduk tinggi tak turun, terjun junang pala dulu pula. Dan jika tiada takut ia akan binasa dirinya sekalipun, walaupun tak takut mati, takut binasa diri, tak takut matilah. Inilah yang mafhum, yang dipahami di dalam kitab Tuhfah dan yang tersebut di dalam Nihayah dan Mughni, bahawasanya wajib atasnya berbuka puasa apabila takut ia binasa dirinya. Jadi yang Tuhfah kata setakat tu je, tak takut binasa diri pun, tak takut binasa diri pun dia boleh buka dah. Tapi dalam kitab Nihayah Mughni, dia kata wajib berbuka puasa tu apabila takut binasa dirinya. Jadi kalau naik 180, 190, naik 200 binasa dirinya, maka wajib dia berbuka puasa. Sebab meninggalkan makan. Makan apa ni? Kalau kita kata darah tinggi, meninggalkan makan ubat lah. Seperti yang telah dinyatakan dia oleh Imam Ghazali dan dijazamkan dengan dia oleh Imam Azra'i. Sahabat lah. Bermula orang yang sangat lapar dan sangat dahaga itu seperti hukum orang yang sakit juga, tersangat dahaga, tersangat lapar. Yakni jika hasil mudarat dengan sebab laparnya atau dengan sebab dahaganya itu, boleh jadi sakit. Mudarat tu dengan mudarat yang mengharuskan tayamum, dia standar tayamum juga. Pada masa tu haruslah baginya berbuka puasa. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, maka tiada harus baginya berbuka puasa. Kalau tak sampai peringkat harus tayamum tu,
mana tak bolehlah buka puasa tu. Dengan mentorak imam kata Yamun harus baginya berbuka puasa, dan jika tiada seperti yang itu maka tidak harus baginya berbuka, dan tidak harus berbuka puasa kerana sakit yang sedikit seperti pening kepala ke, sakit telinga ke, sakit gigi ke, itu tak boleh buka melainkan jika takut ia akan bertambah sakit dengan sebab puasa. Jadi kalau doktor kata ni kalau tak buka puasa sakit lagi teruk, baru boleh buka puasa. Kalau sekarang kita nak kata kalau tak buka puasa teruk lagi aku, itu kita kata tak boleh, kena ambil pas doktor juga. Kalau nak elok lagi buat surat doktor, sign cok surat itu, esok tunjukkan muka nakir kata aku dapat surat doktor boleh buka puasa. Jangan nak teratur lah kiranya. Maka diketahui daripada ibarat Nihayah dan Murni, faham daripada kitab ni, dua kitab ni, bahawa orang yang sakit itu terkadang harus berbuka puasa jika ada sakitnya itu sampai peringkat mengharuskan tayamum pada wuduk, dan jika tidak takut binasa dirinya, tak takut binasa diri kalau puasa pun, dan terkadang wajib ia berbuka puasa jika takut ia serta jangan itu kan binasa dirinya. Kalau takut rosak binasa diri dia, takut mati ke, takut teruk lagi ke, bolehlah buka. Dan apabila wajib atasnya yang sakit berbuka puasa, maka puasa juga ia sahlah puasanya. Walaupun dia kata boleh dia buka puasa, wajib dia buka puasa, tapi kalau puasa pun sah juga, bukan kata tak sah puasa dalam keadaan sakit tu. Tetapi berdosa atasnya sebab meninggalkan yang wajib. Dah wajib buka dah, dia tak mau buka lagi, tak buka pun tak apa, sah puasa tu, tapi dia berdosa pasal dah sampai peringkat wajib berbuka, dia tak mau buka, maka seolah-olah dia meletakkan diri dia ke tempat yang binasa. Larangan Allah Ta'ala kata la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke tempat binasa. Binasa ke mana? Jadi bila dia puasa boleh jadi rosaklah, binasa. Kemudian jika ada sakitnya sentiasa berkekalan pada malam dan siang, atau mendatang sakitnya dahulu dari fajar, maka tiadalah wajib atasnya berniat pada malam. Kalau sampai tengah tu malam pun tak wajib niat dah. Dan jika putus sakitnya dahulu pada fajar atau ringan sakitnya pada ketika itu, sekira-kira tidak diharuskan serta meninggalkan puasa, wajiblah atasnya berniat dahulu daripada fajar. Itu nak jaga tu. Kemudian jika kembali pula sakitnya seperti penyakit demam, dia harus pula baginya berbuka puasa, maka haruslah dia berbuka puasa. Jadi ada yang wajib berniat juga pada malam, lepas tu esok dia berbuka. Ada yang tak wajib niat pasal dia tak kena puasa kerana sakit dia tu. Jadi yang elok, yang senang, kita kata kalau dia sakit biasa ni, niat puasa, lepas tu esok ada sakit sampai peringkat tak boleh puasa, buka je lah. Itu kata harus berbuka tu. Kemudian dan lagi harus bagi orang yang memotong umpama padi atau berbuat rumah. Wallahu a'lam. والله أعلم بالصواب إليه المرجع والمآب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين بجاه النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.